KPM. Hari ini anda bersama dengan saya dalam slot kaunselor anda Didik TV KPM. Sebelum itu, cikgu nak kenalkan dulu diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad. Cikgu ialah guru bimbingan dan kaunseling di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Benam, Selangor. Akan berkongsi dengan murid-murid semua satu topik merancang laluan kerjaya. Yang ni memang saya rasa, cikgu rasa satu topik yang sangat penting kerana topik ini akan menentukan masa depan adik nanti. Insya-Allah cikgu akan cuba berkongsi seberapa banyak yang cikgu tahu tentang kerjaya ini adik-adik. Baik, dah bersedia ke belum? Cikgu akan mulakan sekarang. Baik adik-adik, kerjaya ini sebenarnya ialah satu pekerjaan yang mana pekerjaan ini menjadi menjadi punca pendapatan utama. Jadi kerjaya ini adik-adik kena betul-betul rancang, kena betul-betul tahu, kena betul-betul spesifik. Kena betul-betul spesifik ni maksudnya macam cikgu bagi tahu tadi, katakan nak jadi cikgu, itulah kerjaya kita. Katakan nak jadi polis, itulah kerjaya kita. Katakan nak jadi askar, itulah kerjaya kita. Bila nak tahu pasal kerjaya ni, kita kena tahu apakah potensi diri kita. Baik, murid-murid, untuk mengenal pasti potensi diri ni, tentu ada ramai cikgu yang dah bercerita dengan murid-murid semua. Yang itu murid-murid kena tengok balik apakah potensi diri itu memang betul-betul berkaitan dengan diri murid-murid ataupun tidak. Yang itu kena pastikan betul-betul. Jadi kalau murid-murid berada dalam tingkatan 1 sampai tingkatan 5, cikgu bimbingan dan kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling, guru-guru kelas, guru-guru yang lain dah bantu banyak tentang meneroka potensi ini, adik-adik kena pastikan betul-betul bahawa adakah itu betul-betul mewakili diri adik-adik ataupun murid-murid. Baik. Bagaimana nak kenal pasti potensi diri? Yang ini cikgu nak bagi 3 cara murid-murid boleh buat ataupun boleh semak macam mana cara nak kenal pasti potensi diri. Yang pertama, murid-murid boleh rujuk guru, rujuk ibu bapa, rujuk kawan-kawan. Okey. Kenapa cikgu kata kita kena kenal pasti potensi diri ini melalui orang lain? Bukan kita tengok ataupun kita nilai diri sendiri kita saja adik-adik. Kita kena tengok daripada pandangan orang lain, sudut pandang orang lain. Okey, kerana orang lain itu merupakan cermin yang terbaik untuk diri kita. Kalau murid-murid tengok diri sendiri saja, memanglah akan nampak yang baik-baik saja, yang positif saja, tak nampak yang negatif. Mungkinlah itu yang cikgu bagi pendapat. Ataupun kalau katakan murid-murid nak tahu lebih lanjut tentang diri murid-murid, maknanya kena bertanya pada orang lain, kena tanya pada guru, kena tanya pada ibu bapa. Okey, buat rujukan. Nanti kita pun tanya dengan cikgu kan, cikgu, kalau cikgu tengok saya ni orang yang macam mana, apa potensi yang saya ada, apa pekerjaan yang boleh saya jadi nanti apabila saya besar dan apabila saya dewasa. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita, cikgu kita akan beritahu, awak ni sebenarnya kan ada satu potensi diri yang belum lagi terkeluar. Saya pun tak tahu apa benda. Awak kena teroka diri awak sendiri. Jadi daripada situ kan adik-adik sebenarnya kita nampak, cikgu cakap ada sesuatu yang menarik tentang diri aku. Apakah itu? Jadi kita kena cari dan kita kena teroka. Baik. Jadi apa yang saya katakan tadi, murid-murid boleh tengok bahawa guru ini ataupun ibu bapa ini ataupun kawan-kawan ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kita meneroka potensi diri kita. Adik-adik kena ingat yang tu. Apabila kita nak tahu tentang diri kita, pastikan kita merujuk kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok juga minat kita. Nak tengok potensi diri ni murid-murid, kena tengok apa minat kita. Kadang-kadang kan kita sebenarnya secara tak langsung kita dapat tahu potensi diri kita ni berdasarkan kepada minat kita tau. Kadang-kadang kan kita kat rumah suka tolong ibu bapa, suka tolong mak kita lah. Ini musim-musim PKP ni kan, kita suka bantu mak kita memasak. Jadi rupanya kita ni ada potensi dalam bidang masakan. Yang itu kita tak tahu. Jadi minat itu juga adalah salah satu cara kita nak kenal potensi diri. Jadi kena tengoklah adik-adik, minat itu kita selarikan nanti dengan kerjaya yang kita akan pilih. Baik. Yang ini, yang seterusnya murid-murid, kalau katakan cikgu sebut ini mesti murid-murid semua dah tahu. Okey, yang ketiga ini ialah IMK. IMK ni apa adik-adik? IMK ini ialah
inventory minat kerjaya. Yang ini nanti kita boleh rujuk guru bimbingan dan kaunseling di sekolah untuk kenal pasti apakah IMK kita, apakah keputusan daripada ujian personality itu, supaya kita dapat lihat yang mana kita lebih dominan. Kalau cikgu boleh kongsi kat sini sedikit sajalah, iaitu R realistik, I investigatif, kemudian RI artistik, S ialah sosial, E ialah enterprising dan C ialah conventional. Jadi ada 6 perkara ini adik-adik kena tahu dan adik-adik kena kenal pasti yang mana adik-adik memang ataupun yang mana murid-murid memang lebih dominan kepada IMK itu. Baik. Jadi itu 3 tentang bagaimana kita nak kenal pasti potensi diri kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Langkah yang kedua ialah cari kata kunci. Apa dia kata kunci ni murid-murid? Kata kunci ini ialah apakah jenis-jenis kerjaya yang murid-murid nak jadi. Jadi dalam dunia ni ada banyak kata kunci. Ada banyak kerjaya yang murid-murid boleh pilih. Murid-murid kena fikir dalam kepala. Kena fikir betul-betul apakah kata kunci yang sesuai dengan murid-murid. Baik, cikgu nak bagi contoh dekat sini. Untuk kata kunci ini cikgu bahagikan kepada 3 sahaja yang paling famous lah, yang paling popular. Kalau nak katakan sekarang ini kata kunci antara yang paling popular, iaitu pendidikan, kejuruteraan dan undang-undang. Yelah, bila kita tanya nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi cikgu. Nak jadi apa? Nak jadi jurutera. Nak jadi apa? Nak jadi lawyer. Jadi nak merancang laluan kerjaya ni, kita kena ada satu kata kunci, yang mana nanti kata kunci ini kita perlu sebarkan. Kita perlu perluaskan lagi skop dia. Kita kena tengok lagi apakah yang terdapat di bawah kata kunci yang saya nyatakan tadi. Contohnya pendidikan. Kalau katakan pendidikan ni murid-murid dekat universiti ada 91 jenis program yang ditawarkan untuk ijazah. Kalau katakan kejuruteraan, ada 195 program di universiti. Kalau katakan undang-undang, ada 9 program yang ditawarkan di universiti. Jadi ada banyak sebenarnya pendidikan. Kalau katakan sebut pendidikan tadi, tak semestinya nak jadi cikgu bahasa Melayu, nak jadi cikgu geografi, nak jadi cikgu matematik saja. Ada juga kursus yang menawarkan pendidikan awal kanak-kanak, sejarah, kimia, muzik dan lain-lain. Kalau sebut kejuruteraan tadi, tak semestinya ada kejuruteraan awam sahaja. Ada rupanya ada kejuruteraan mekatronik, kimia, elektrik, aero angkasa dan banyak lagi. Kalau sebut undang-undang, memanglah nak jadi peguam kan. Tapi di universiti ada 9 tadi yang cikgu sebutkan. Mungkin ada ijazah sarjana muda yang berkaitan dengan undang-undang, syariah, falsafah dan perniagaan. Jadi adik-adik, sekarang ni cuba adik fikirkan ataupun murid-murid fikirkan apakah kata kunci yang menjadi pilihan murid-murid semua. Nak jadi apa? Nak jadi cikgu, kena ambil bidang pendidikan. Nak jadi jurutera, kena ambil bidang kejuruteraan. Nak jadi lawyer, nak jadi peguam, kena ambil bidang undang-undang. Baik, cikgu nak luaskan lagi murid-murid. Cikgu nak pilih satu jenis kerjaya yang tadi, iaitu kerjaya pendidikan. Okey, murid-murid. Macam cikgu sebut tadi, ada 91 jenis kursus yang ditawarkan di universiti yang berkaitan dengan pendidikan. Ada berapa? Ada 91 jenis. Banyak tu. Ini cikgu dah buat rujukan dalam laman web UPU. Bila cikgu buat semakan tentang ataupun berkaitan dengan pendidikan, ada 91 kursus yang berkaitan dengan pendidikan. Maksudnya, cikgu nak tunjukkan dekat sini, apabila murid-murid dah dapat satu keyword tadi ataupun kata kunci pendidikan, maka kita kena luaskan lagi. Pendidikan apa? Okey murid-murid, pendidikan apa? Cuba fikirkan, sekarang ni nak jadi apa? Nak jadi cikgu apa? Nak jadi cikgu yang macam mana? Nak jadi cikgu yang belajar di mana? Jadi murid-murid kena tengok apabila kita dah dapat tadi kata kunci iaitu pendidikan, kita buat rujukan di universiti. Ni cikgu nak kongsikan murid-murid. Cikgu nak kongsikan 4 sahaja. Pada hari ini cikgu nak kongsikan 4 sahaja, iaitu yang pertama, satu kursus di Universiti Teknologi MARA, Universiti Teknologi Malaysia,
iaitu Sarjana Muda Sains dengan pendidikan Matematik dengan Kepujian. Okey, maksudnya apa? Maksudnya di UTM ini ada menawarkan pendidikan matematik. Jadi adik-adik tadi kita dah ingat satu pendidikan, boleh juga jadi cikgu matematik. Belajar kat mana? Belajar dekat UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Okey. Baik, kemudian ada juga kursus ditawarkan di USIM, di USIM. Ni di USIM ni kan, Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Kepujian. Jadi kalau adik-adik dalam kepala tadi dah fikir nak jadi pendidik, nak ambil bidang pendidikan, nak jadi cikgu pendidikan Islam, nak jadi ustaz dan ustazah, tu dia. Boleh belajar di USIM, di USIM ya, Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Murid-murid nak jadi cikgu pendidikan awal kanak-kanak, nak belajar kat mana? Boleh ambil pendidikan di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ada menawarkan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Yalah sekarang ni kan bila kita selalu duduk kat rumah, nak jadi apa? Nak jadi pendidik di peringkat awal kanak-kanak. Yang ni kita pun suka nak ambil kursus ini, jadi kita boleh ambil di UPSI. Kemudian yang keempat, kita boleh juga jadi cikgu IT. Yang ni cikgu IT macam mana? Kita ambillah kursus di Universiti Utara Malaysia, Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian Teknologi Maklumat. Okey, jadi cikgu ulang lagi murid-murid cikgu ulang lagi sekali, iaitu kalau adik-adik ataupun murid-murid dah ada dalam kepala nak ambil pendidikan, sekarang ni kita kena fikir nak ambil pendidikan apa. Pendidikan apa? Pendidikan matematik, pendidikan Islam, pendidikan awal kanak-kanak ataupun pendidikan teknologi maklumat. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, apakah syarat kelayakan? Tadi cikgu dah cerita dekat murid-murid banyak kan tentang laluan kerjaya, nak jadi macam mana, nak jadi apa, keyword dan sebagainya. Baik, cikgu nak kongsikan kepada murid-murid apakah syarat kelayakan yang kita perlu tahu untuk kita memilih kursus-kursus tadi. Jadi katakan keyword tu dah ada, nak jadi cikgu, nak jadi engineer, nak jadi lawyer, kita dah ada dalam kepala kita nak jadi apa, dah ada keyword tu pada dalam kepala kita. Sekarang kita kena fikir pula apakah syarat kelayakan. Baik, syarat kelayakan ni murid-murid kena buat rujukan yang betul tau. Kena tengok laman web yang betul. Sekarang ini saya rasa ataupun cikgu rasa guru bimbingan dan kaunseling memang sangat membantu. Memang sangat-sangat membantu. Cikgu-cikgu kita pun sangat membantu. Baik, kena buat rujukan untuk syarat-syarat kelayakan ini. Dia ada dua Yang pertama dia ada syarat am dan dia ada syarat khas. Baik, cikgu nak bagi tahu murid-murid, rujukan utama kita ialah portal UPU. Jangan rujuk tempat lain, jangan rujuk Facebook, jangan rujuk TikTok dan sebagainya. Kerana nanti maklumat yang sebenarnya, maklumat yang paling tepat ialah di portal UPU. Jadi, murid-murid kena buat semakan syarat dengan betul supaya nanti murid-murid dapat merancang ke mana nak pergi selepas ini, ke mana laluan kerjaya yang memang betul-betul murid-murid boleh pergi dan murid-murid boleh ambil dan teruskan belajar di peringkat universiti dan sebagainya. Baik, murid-murid, bila sebut tentang syarat kelayakan ini kan, murid-murid kena tengok, okey? Kalau katakan murid-murid dapat keputusan yang baik, dapat keputusan yang okey, murid-murid boleh tengok dalam laman web UPU tu, boleh tengok yang mana kursus-kursus yang menjadi pilihan murid-murid. Contohnya tadi, kalau cikgu bagi tentang pendidikan, nak masuk pendidikan di UTM, kena tengoklah syarat yang diberikan oleh UTM, kena tengoklah syarat yang diberikan oleh UPSI, kena tengoklah syarat yang diberikan oleh USIM dan sebagainya. Kalau kita tak tengok syarat-syarat tu, macam mana kita nak menepati ataupun kita nak menjadi calon yang boleh berjaya untuk masuk ke program-program yang ditawarkan? Yang itu murid-murid kena pastikan betul-betul. Syarat ni memang murid-murid kena tengok. Katakan murid-murid dia minta bahasa Melayu sekurang-kurangnya dapat B. Jadi kalau keputusan kita dapat C, maknanya kita tak layak lah. Itu kalau katakan bahasa Melayu. Katakan matematik dia minta sekurang-kurangnya C, murid-murid dapat D.
Jadi kursus yang murid-murid nak masuk tu tak bolehlah. Tak bolehlah kita nak masuk ke kursus yang tidak menepati syarat yang ditetapkan oleh universiti. Jadi syarat kelayakan ini murid-murid kena tengok, kena rujuk betul-betul di laman web UPU tu. Okey? Makna kata kalau murid-murid berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling pun belum tentu mereka dapat membantu kita dalam pemilihan ini, terutamanya dari segi syarat kelayakan, kerana ada banyak sangat murid-murid, kerana ada banyak sangat kursus-kursus yang ditawarkan di universiti. Jadi cikgu-cikgu pun tak boleh nak ingat nanti. Jangan pula murid-murid kata, cikgu ni pun tak ingat kan? Jangan macam gitu. Sebenarnya ada banyak kursus yang cikgu-cikgu perlu ingat, tapi yang cikgu-cikgu perlu bantu ataupun murid-murid boleh bantu ialah dengan memberikan laluan kepada bagaimana nak menyemak syarat itu tadi. Okey? Jadi syarat kelayakan ni memang sangat penting murid-murid. Kalau katakan kita tak layak masuk, jangan pula kita mohon. Nanti kita memang tak dapat tempat tu kan. Okey, jadi dari segi syarat kelayakan ni murid-murid memang kena semak lah. Cikgu pun tak boleh nak kata, oh ini ialah syarat yang khas, ini ialah syarat yang am, sebab kadang-kadang syarat-syarat itu juga boleh berubah. Jadi sentiasalah merujuk kepada laman web yang betul. Macam cikgu bagi tahu tadi, janganlah rujuk laman web yang tidak diiktiraf ataupun tidak sepatutnya. Jadikan guru bimbingan kaunseling ni untuk memilih Lalung Kerjaya sebagai kawan paling rapat. Ni saya dah tunjuk ni paling rapat. Kena jadikan sebagai kawan yang paling rapat supaya nanti pemilihan kita ke universiti itu menjadi semakin mudah. Kita dapat laluan yang betul. Macam cikgu bagi tahu tadi kan, kita kena buat IMK, kita kena buat rujukan dengan guru bimbingan dan kaunseling dan sebagainya. Kita gunakan balik perkara-perkara itu supaya nanti laluan kerjaya kita itu lebih tepat. Pemilihan kita lebih tepat. Jadi balik semula kepada syarat kelayakan tadi adik-adik ataupun murid-murid, kenalah betul-betul tengok, kenalah betul-betul teliti. Nanti cikgu takut murid-murid tak dapat pula apa yang murid-murid nak masuk ataupun murid-murid pilih. Jadi kena tengok betul-betul, kena sentiasa buat semakan. Jadi jangan lupakan juga kita punya keputusan SPM. Kalau katakan murid-murid dalam peringkat STPM, kena juga tengok sebenarnya keputusan SPM itu, sebab keputusan SPM juga diambil kira untuk pemilihan masuk ke universiti. Jadi kalau nak bina Kerjaya ni, nak memilih masuk ke mana-mana universiti, kadang-kadang ada universiti yang minta juga keputusan SPM. Dia nak blend sekali, dia nak campur sekali dengan keputusan SPM itu. Jadi kalau adik-adik ataupun murid-murid berada dalam peringkat STPM, okey, kena tengok juga keputusan SPM. Macam cikgu bagi tahu tadilah, katakan nak jadi cikgu matematik, mungkin dia akan minta SPM matematik sekurang-kurangnya C. Jadi kalau kita SPM kita dapat D, tak bolehlah kita nak jadi guru matematik. Yang itu kena ingat, kena tengok dan kena buat rujukan betul-betul supaya kita dapat buat keputusan yang betul. Okey. Jadi murid-murid syarat kelayakan ini tadi macam cikgu bagi tahu perlu dirujuk sentiasa. Kadang-kadang dia ada berubah tau. Kadang-kadang ada berubah tapi mungkin agak jarang berlaku lah. Tapi mungkin akan ada perubahan. Jadi kena selalu semak, kena selalu tengok, terutamanya apabila kita nak masuk, apabila dibuka pemilihan ataupun dibuka pengemaskinian untuk masuk ke satu-satu kursus itu. Baik, murid-murid yang cikgu kasih sekalian, cikgu dah banyak cerita pasal laluan Kerjaya ni tadi. Cikgu harap murid-murid dapat ambil apa yang maklumat cikgu berikan tadi, nilai semula. Mungkin ada perkara-perkara yang sesuai pada masa ini ataupun tidak sesuai pada masa ini. Mungkin murid-murid boleh rujuk semula kepada guru ataupun guru bimbingan dan kaunseling. Jadi murid-murid, untuk membina laluan Kerjaya ini sebenarnya kita kena ada melalui pelbagai proses dan strategi. Jadi yang pasti strategi-strategi itu ataupun proses-proses itu murid-murid perlu lalui satu persatu. Jangan tinggalkan mana-mana bahagian, sebab mungkin bahagian yang murid-murid akan tinggalkan ataupun tertinggal itu nanti adalah bahagian yang sangat penting. Jadi ada kemungkinan apabila kita meninggalkan bahagian yang penting itu, Kerjaya yang kita nak capai tadi ni tak dapat direalisasikan. Okey? Jadi murid-murid kena pastikan betul-betul, kena buat study betul-betul, kena merujuk kepada orang yang betul untuk kita dapatkan apakah laluan Kerjaya kita yang sebenar. Jadi cikgu dah bagi tahu tadi sikit
untuk makluman laluan kerjaya ini. Semoga ini akan dapat menjadi panduan untuk murid-murid semua sebagai panduan awal untuk masuk ke alam kerjaya ataupun nak memilih kerjaya-kerjaya yang murid-murid akan pilih nanti. Baik, jangan lupa adik-adik, kita perlu bergerak untuk mencapai apa yang kita nak. Itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM